Kita cuma ada satu hari persiapan. Okay, hai, Assalamualaikum semua. Hari ini eksklusif bersama Harimau Melayu ni kita ada coach bawah 19 kita, iaitu coach Hassan Shazali yang baru pulang dari kelayakan Piala Asia baru-baru ni. Okay coach, apa khabar coach? Alhamdulillah. Okay, kita tahu kita gagal ni, tapi first thing soalan saya adalah nak tahu rumusan coach terhadap perlawanan permainan pasukan. Rumusan pasukan. Okey, seperti yang diketahui, kita gagal untuk melayakkan pasukan ke final round di Uzbekistan pada Mac tahun depan. Itu antara orang kata satu perkara yang terlalu pada saya yang terasa lah. Semua mengharapkan, seluruh rakyat Malaysia dan juga semua peminat-peminat di tanah air memang harapan terlalu tinggi kepada pasukan ini. Tapi itulah bola sepak yang kita harus terima hakikat, di mana setiap pertandingan semua jurulatih dan juga semua pemain akan memberi yang terbaik dan ingin mencapai kemenangan. Tapi kita gagal mencuri mata sewaktu kita bertemu Mongolia pada perlawanan pertama. Jadi sasaran awalnya kita ingin mendapatkan maximum point bertemu dengan Mongolia dan juga maximum point dengan Sri Lanka, dan kita cuba mendapatkan sekurang-kurangnya satu mata dengan Korea Selatan pada perlawanan terakhir bagi melayakkan pasukan ke final round pada tahun depan. Jadi segala perancangan tersebut kita agak terbatas apabila perlawanan pertama kita hanya akur dengan keputusan seri satu sama dengan pasukan Mongolia. Tapi waktu itu saya tidak rasa putus harapan dan saya terus memaklumkan kepada pemain kita masih belum gagal sebenarnya, tapi kita harus berusaha lebih gigih, di mana kita terpaksa mencari maximum point sewaktu bertemu dengan Sri Lanka dan juga bertemu dengan Korea Selatan. Memang satu orang kata perkara yang di luar jangkaan. Ramai yang menjangkakan yang kita tak akan setanding bertemu dengan Korea Selatan dengan daripada persiapan mereka, yang kita tahu mereka antara pasukan favourite. Tapi segala ni saya anggap itu adalah perkara yang tidak mustahil bagi pasukan kita untuk mencari point waktu bertemu dengan Korea Selatan. So saya bukan mencari alasan kenapa kita tidak dapat mengumpul mata penuh bertemu dengan Mongolia. Kita cuma ada satu hari persiapan sebelum bertemu dengan pasukan Mongolia, di mana pasukan hanya tiba pada 12 hari bulan tengah malam dan kita hanya sempat menjalani satu sesi latihan saja pada 13 hari bulan, di mana kita mengarungi perjalanan yang begitu lama. Boleh saya katakan 24 jam. Kita daripada sini 11.30 malam daripada KLI, dan kita transit di Incheon selama 7 jam, dan kapal delay lagi 1 jam setengah. Dan itu antara faktor-faktor yang mungkin pemain-pemain agak penat untuk jangka masa tersebut. Jadi saya tidak mengatakan itu sebagai alasan, tapi untuk mengadaptasi dengan cuaca dengan satu hari tersebut dan juga keadaan padang yang venue yang kita cuba pada hari tersebut, saya mengharapkan pemain-pemain pada waktu itu mereka dapat dengan cepat untuk mengadaptasikan cuaca dan juga keadaan padang. Okey, kalau kita tengok pada perlawanan pertama tu, kita kontrol bola banyak, dan cuma sayangnya kita gagal sempurnakan. Memang betul. Bukan kata dengan Mongolia, tapi dengan Sri Lanka juga kita mempunyai peluang-peluang yang begitu banyak, yang kita sia-siakan peluang tersebut. Jadi yang saya akur dengan keputusan dengan Mongolia, dan di mana saya cuba untuk mendapatkan pasukan cuba untuk mendapatkan jumlah jaringan yang lebih banyak sewaktu bertemu dengan Sri Lanka, tapi kita hanya memperolehi 3 jaringan saja pada waktu tersebut. Jadi segala peluang yang kita perolehi itu banyak yang kita sia-siakan. Okey, kita tahu
sebelum ni pasukan coach ni sebelum ni tak ataupun bukan pilihan masa AFF, tetapi secara tiba-tiba menjulang piala. Sepatutnya untuk persiapan kali ini sepatutnya lebih rapi sebab untuk coach ni. Tetapi kita lihat ada, cuma tak silap saya, training dan ada satu perlawanan persahabatan berbanding dengan tim ataupun dari pasukan negara jiran seperti Indonesia yang ataupun dia punya squad bawah 19 dia pergi training di luar negara 2 minggu macam tu. So adakah ini salah satu faktor kurangnya latihan ataupun latihan berkualiti dengan friendly dengan tim yang lebih berkualiti menjadi salah satu punca? Betul. Antara yang boleh saya katakan adalah perlawanan yang lebih kompetitif. Maksud saya bertemu di pasukan-pasukan di peringkat antarabangsa, ya. Kalau kita lihat seperti mana yang dikatakan tadi, Indonesia mempunyai persiapan yang rapi, even Vietnam, di mana selepas kita mengikuti pertandingan Newspaper Cup di Bandung, Vietnam, keesokan harinya mereka terus berangkat ke Jepun bagi mempersiapkan pasukan mereka selama 2 minggu di sana, khusus untuk kejohanan ini. Jadi apa yang kita lihat daripada apa yang mereka persiapkan pasukan tersebut, kita dapat keputusan dalam kejohanan ini berbanding dengan kita ada perancangan untuk bertemu dengan Palestin pada 8 dan juga 10 hari bulan, tapi pasukan tersebut gagal untuk memenuhi hasrat kita untuk bertanding sebagai warm up game dengan kita di sini. Dan selain daripada Palestin, saya juga membuat perancangan untuk bertemu dengan Chinese Taipei Under 23. Juga perkara tersebut tidak kita laksanakan. Jadi itu antara sebab yang mungkin kita tidak boleh sukses dalam kejohanan ini, di mana kita hanya dapat mempersiapkan pasukan kita hanya dengan perlawanan-perlawanan di dalam negeri sahaja. Dan rangkuman daripada pemain yang kita perolehi daripada AFF dan juga rangkuman daripada pemain-pemain yang membarisi kejohanan di Newspaper Cup, kita rangkumkan bagi kejohanan ini, dan mereka tidak mendapat perlawanan-perlawanan yang agak kompetitif sebelum kita berangkatnya ke Mongolia. Adakah ini disebabkan macam coach cakap tadi, coach dah ada atur, mungkin pihak FAM sendiri dah ada aturan ini sendiri, mungkin ada perancangan untuk squad coach sendiri memandangkan kita nak pergi qualify kan, tak ada, ataupun coach yang uruskan untuk persiapan kali ini? Ya, memang saya yang menyediakan program tersebut. Jadi saya usulkan perkara ini dan dipersetujui. Cuma ialah macam seperti macam saya katakan tadi, kita tidak mendapat feedback yang baik daripada pasukan luar negara. Okey, kita tengok roadmap F30 Hala 7 FAM. Salah satu sasarannya adalah skuad bawah 20 untuk layak ke Piala Asia, tapi benda tu gagal dan gagal. So kita kata pengarah teknikal FAM sendiri mengakui benda ini dan mungkin kata benda ni perlu diubah. Secara realistik ni kita kena tengok apa semua. So coach secara peribadi merasakan adakah kegagalan ini satu kegagalan yang yang tidak boleh diletak 100% pada tim ini, memandangkan dengan segala halangan, dengan persiapan yang tak cukup apa semua. Adakah itu sesuatu yang adil kalau kita nak kata gagal sepenuhnya? Mungkin kita gagal daripada roadmap yang disasarkan, tapi dalam masa yang sama kita achieve waktu kita menyertai kejohanan AFF sebelum perginya ke kejohanan kelayakan AFC ini. Jadi saya harap dengan apa yang kita telah lakukan untuk, terutamanya daripada saya sendiri, saya boleh katakan ini adalah kumpulan yang boleh kita lihat di mana kita dapat melahirkan pemain-pemain yang lebih ramai untuk ke pasukan bawah 23 ataupun ke pasukan senior team. Jadi saya berharap pihak FAM dapat mengekalkan ataupun mengubah dasar supaya mereka lebih tertumpu kepada pembangunan di peringkat akaum ini, di mana ikut perancangannya saya lebih lihat kepada persiapan yang lebih rapi pada masa-masa akan datang, di mana kita perlu untuk dapatkan pemain-pemain yang berkualiti untuk kita mendapat latihan yang ataupun menyediakan pasukan ini dengan lebih rapi bagi mendapatkan sasaran yang kita sasarkan tadi.
Okey coach, pada perlawanan tu juga kita dapat ada juga segelintir pihak yang mengkritik cara approach tactical coach dari perlawanan satu perlawanan ke satu perlawanan, terutamanya menentang dengan Korea yang kita lihat macam terlalu open game kan, entertaining, tapi kita tahu Korea punya power play dia macam mana kan. So macam mana coach approach game tu dari segi taktikalnya? Kita antara pasukan yang dapat menembusi pasukan Korea dibandingkan dengan Mongolia dan Sri Lanka. Jadi apa yang menjadi halangan waktu itu, kita dah hampir untuk mengimbangi, di mana kita 3-2 waktu tu, dan dalam tiba-tiba kita menerima red card daripada pemain. Jadi itu antara yang menjadi salah satu sebab kita gagal untuk memberi saingan sehingga ke pengakhiran yang mengikut perancangan kita. Jadi pada saya, even kita kalah, kita dapat menembusi dengan 2 jaringan. Itu adalah satu perkara yang positif. So it's not easy untuk pasukan yang kita bermain dengan level Korea Selatan, yang mana mereka mempunyai persiapan yang rapi dan juga ability players yang berkualiti. Dengan hanya 10 orang, kita tak boleh untuk nak bertahan sehingga sejauh minit yang permainan yang masih berbaki. So itu peluang yang telah digunakan oleh pasukan Korea dengan kekurangan ada dalam pemain kita, dan mereka telah menjaringkan gol dalam masa terdekat bagi meninggalkan jurang tersebut. Okey good. Kita tengok antara kita kata Korea Asia yang powerhouse untuk ni. Coach ada nampak tak perbezaan yang ada gap jurang tak dari pasukan daripada Asia Tenggara dan Asia yang seperti Korea, Jepun dan sebagainya? Ada rasa kita makin menghampiri ataupun jurang tu masih jauh lagi? Ini berdasarkan daripada persiapan. Bukan persiapan, ini kita kata kualiti keseluruhan lah. I mean, pasukan daripada Asia Tenggara berbanding dengan tak ada beza. Tak ada beza. Semua bergantung kepada persiapan. Di antara kualiti yang kita ada dengan kualiti yang Korea ada, saya tak nampak ada yang terlalu jauh daripada technical ability. Tak terlalu jauh. Cuma mungkin persiapan yang Korea dah lalui begitu rapi, seperti mana yang kita bincangkan tadi, dan kita hanya beberapa hari, dan dalam masa yang sama saya menghadapi kesukaran pelepasan pemain waktu membuat persiapan kejohanan ini, di mana pelepasan pemain tersebut ada lagi pemain-pemain yang kita perlukan tidak dilepaskan oleh pasukan tempatan. Jadi sama daripada kelab ini untuk meningkatkan. Okey coach, selepas kegagalan ni, sekarang ni semua memperkatakan mengenai nasib coach. FAM sedang menunggu laporan penuh daripada coach untuk menilai sebelum apa-apa sebarang tindakan yang coach rasa apa komen coach mengenai perkara ini, dan coach dah tahu macam boleh dapat bayangkan tak nasib coach bersama skuad bawah 19 ni? Saya berserah kepada pihak pengurusan FAM terutamanya, dan saya akan menyiapkan laporan tersebut dengan masa yang terdekat apa yang kita telah lalui daripada peringkat permulaan sehingga ke peringkat akhir ini. Jadi mengenai kedudukan saya, itu yang saya kata tadi, itu terpulang kepada keputusan daripada pihak teknikal FAM, dan bagi saya adalah development coach, jadi saya lebih berpuas hati dapat melahirkan pemain-pemain yang boleh membarisi skuad kebangsaan, terutamanya daripada skuad bawah 19 ini. Mereka akan ke peringkat bawah 23 dan peringkat kebangsaan seterusnya. Okey, selepas dah settle under 19, sekarang ni tumpuan coach adalah pada projek MSN, projek FAM MSN. So adakah coach akan kekal sebagai coach ni untuk musim hadapan? Itu pun belum saya ditawarkan. Jadi seperti mana yang saya kata tadi, saya adalah sukakan kepada pembangunan. Jadi saya lebih suka skuad projek ini dijadikan sebagai pemangkin kepada skuad kebangsaan ataupun pelapis kepada skuad kebangsaan. Jadi apa yang saya lihat, kesinambungan daripada program AMD boleh kita salurkan
terutamanya daripada mereka dah graduate daripada AMD, kita ambil pemain-pemain yang berkualiti daripada AMD tu, kita salurkan ke pasukan skuad projek, yang di mana kita boleh memantau daripada segi time playing mereka dalam pertandingan yang lebih kompetitif, yang mana skuad projek akan bermain dalam reserve league tahun hadapan. Itu yang saya difahamkan. Jadi pemain-pemain yang dah ada di AMD buat masa sekarang, mereka telah didedahkan dengan kejohanan Piala Presiden. Jadi satu progression yang baik jikalau kata pemain-pemain yang telah diberi pendedahan ini akan dapat membarisi skuad projek pada tahun hadapan, yang mana kita akan memberi minit-minit bermain dalam kompetitif yang lebih baik, terutamanya dalam reserve league pada tahun hadapan, selain daripada pendedahan di peringkat antarabangsa. Okey, kita tahu tahun ni musim ini projek MSN main dengan Liga Perdana, dan kita boleh lihat jurang kualiti memandangkan projek MSN banyak dibantu oleh pemain-pemain muda. Adakah ini dia kata apa sedikit nak menjatuhkan ataupun mengurangkan moral pemain sebab disukar untuk bersaing dengan pemain yang termasuk import apa semua, ataupun sebaliknya ada orang rasa ini adalah satu pendedahan yang bagus untuk mereka? Pada saya, dalam 1 tahun saya bersama dengan skuad projek, saya nampak positif daripada segi performance mereka, daripada peringkat awal sehingga ke peringkat akhirnya. Memang kita tidak mencapai kemenangan yang begitu banyak, tapi daripada segi permainan mereka menunjukkan permainan yang agak positif, yang mana kita terpaksa bersaing dengan pemain-pemain yang senior dalam pasukan Liga Premier, dan juga mereka bermain dengan pemain-pemain import yang berkualiti. Jadi ini adalah satu pendedahan yang baik kepada pemain-pemain muda ni untuk mereka mendapat kompetitif yang sebenarnya dalam liga tempatan. Dengan perubahan penstrukturan liga baru tahun depan, dengan ada Liga Sipanak, projek akan main Liga Sipanak, adakah ini adalah peluang terbaik untuk kebolehan kemampuan skuad projek, sebab dia dah bersaing dengan ataupun perbezaan usia tu kurang sikit? Ya, itu yang saya katakan tadi. Kalau kata pemain-pemain daripada AMD yang buat masa sekarang ni, mereka berusia 17 tahun. Jadi kita boleh menjadikan mereka tu selama 2 tahun program dalam pasukan ini untuk persiapan mereka menghadapi kelayakan AFC pada tahun 2025 kelak. Jadi pendedahan 2 tahun ini mereka dalam Liga Simpanan saya rasa amat berbaloi, dan kita dapat menentukan minit-minit bermain mereka, dan juga mereka bermain dalam kompetitif yang baik, lebih baik dalam liga kita. Okey, saya rasa soalan terakhir saya ni, apa harapan coach? Macam coach cakap, coach seorang coach lebih kepada pembangunan bola sepak akademi. So apa harapan coach untuk masa depan bola sepak kita, terutamanya pembangunan bola sepak? Kita tidak orang kata tidak bukan kita selalu melahirkan pemain-pemain yang berkualiti setiap tahun, terutamanya dengan adanya program AMD ni, kita dapat melihat kita mempunyai ramai pemain-pemain yang berkualiti. Jadi tugasan kita macam saya begitu rasa berpuas hati kalau kata saya dapat melahirkan pemain-pemain ini ke peringkat yang lebih tinggi, jadi saya telah lalui benda ni. Saya telah ramai di antara pemain-pemain yang ada dalam skuad kebangsaan itu yang pernah berada dalam program pembangunan. Jadi saya rasa dengan adanya program AMD ini, saya rasa kita akan dapat lebih ramai pemain-pemain yang berkualiti, tapi dalam masa yang sama kita harus ada lagi alternatif yang bukan hanya di dalam negara, perkembangan di dalam negara, tapi saya lebih suka kalau pemain-pemain ini diberi peluang untuk buat attachment di luar negara, terutamanya di mungkin Korea ataupun Jepun, yang mana kita tahu level pemain-pemain di sana ataupun pembangunan di sana adalah lebih baik daripada kita. Why not kita belajar ilmu tersebut untuk kebaikan bola sepak negara kita pada masa akan datang. Okey coach, terima kasih banyak kerana luangkan masa sama Harimau Melaya.